Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga SMK Kem Tindak, terutama kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 SPM 2021 dan juga pelajar tingkatan 3 2021. Sebelum cikgu memulakan video kali ini, cikgu nak ucapkan sikit penghargaan jutaan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang telah menjayakan pertandingan PUBG eSport peringkat sekolah, di mana kita menyambut Minggu Anti Dadah SMK Kem Tindak di bawah seliaan unit PPDA sekolah. Kita dapat menjayakanlah program itu dengan jayanya selama 3 hari. Seterusnya, penghargaan kepada barisan pengawas AJK Tertinggi Pengawas yang terpilih untuk mengikuti kursus MFLS, Malaysian Future Leadership Skills, di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di mana pelajar-pelajar tersebut menamatkan kursus itu dengan jayanya lah, di mana kita punya kehadiran pun baik dan kita punya video penghargaan daripada pengawas kita dipilih untuk dijadikan sebagai tatapan kepada admin dalam program itu. Seterusnya, untuk pada kali ini, video unit bimbingan dan kaunseling adalah menjurus kepada tentang hala tuju kerjaya selepas SPM. Minggu lepas, cikgu menerima macam-macam lah soalan daripada abang-abang kakak kamu yang SPM cohort 2020 tentang hala tuju mana mereka nak sambung belajar, apa kursus yang bersesuaian dengan mereka, rasa tak confident nak buat pilihan. Tapi yang ada yang macam agak gusar apabila ada juga yang bertanya apa itu matrix, apa itu STPM. STPM tu sama ke macam diploma. Jadi soalan-soalan macam tu menyebabkan cikgu rasa gusar lah, sebab selama cikgu setahun lebih masuk sekolah ni, bila ada masa cikgu relief kelas-kelas, cikgu menerangkan perkara yang sama banyak kali. Jadi mungkin penerangan cikgu tu tak dapat diselamilah dengan baik oleh pelajar-pelajar. Jadi pada kali ini cikgu akan buat video tentang hala tuju selepas SPM. Alright? Okay, kita mulakan terus daripada kenapa kamu nak kena fahamkan video pada kali ini. Sebab first, kamu kena fahamkan tentang pengenalan Riazek. Apa tu Riazek? RIASEK. Lepas tu kamu kena fahamkan tentang pembahagian kursus elektif dan teras di SMK Kem Tindak. Lepas tu hala tuju kursus selepas SPM. Lepas kamu SPM, mana kamu nak pergi dan pemilihan tu ke mana arah kamu untuk kerjaya. Jadi bila kamu dapat menetapkan matlamat berdasarkan daripada kekuatan potensi diri kamu, jadi yang khusus untuk pelajar tingkatan 3, kamu dah ada satu orang kata langkah kanan sebelum kamu memasuki kelas-kelas tingkatan 4. Kamu dah boleh tahu ke mana kamu nak pergi. Right? Kita mulakan dulu dengan package SPM SMK Kem Tindak. Alright. Dekat sekolah kita terbahagi kepada 6 kelas. Kelas Alpha, kelas Beta, Delta, Gamma, Omega dan Sigma. Alright. Ke-6 kelas ni dia punya subjek teras semua sama. Sains, Alpha tak ambil sains sebab Alpha dah akan ambil subjek-subjek elektif yang berteraskan sains tulen, iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan lah. Manakala kelas Beta, Delta, Gamma, Omega dan Sigma, dia akan ada subjek-subjek elektif tersendiri. Dia punya kombinasi dia. Alright, macam contoh, Beta akan ambil sains komputer dan prinsip perakaunan. Delta akan ambil perniagaan dan ekonomi. Gamma perniagaan dan PSV sama juga dengan Omega, perniagaan dan PSV. Sementara Sigma akan ambil subjek vocational, mata pelajaran vocational, iaitu subdisiplin dia kepada pendidikan asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Alright. So itu package SPM SMK Kem Tindak. Jadi itu yang kamu kena faham sekarang ni, dia punya pembahagian dia. Sains tulen, sains sosial, ini kelas perdagangan, ini kelas sains komputer, ini kelas perdagangan dan PSV, ini kelas MPV. Right? Itu yang nak kena faham first. Okay, seterusnya kita berbalik tadi pada awal tadi, konsep Riazek.
Apa tu konsep riaset? Di mana ketika kamu tingkatan satu, kamu akan ambil satu soal selidik tentang minat kerjaya. Dekat situ kamu akan ambil dan kamu akan dapat keputusan apa bidang kamu, kekuatan bidang kamu. Berbalik kepada riaset, dia dicipta oleh Matt Holland. Matt Holland ni mengkaji tentang manusia. Alright? Jadi pendapat Matt Holland mengatakan kalau ada 60 juta manusia di bumi ni, 10 juta adalah golongan R, realistik. 10 juta adalah golongan I, investigatif. 10 juta lagi golongan A, artistik. 10 juta lagi S, social. 10 juta yang seterusnya E, enterprising. Dan 10 juta seterusnya adalah K, conventional. Itu asas dia. Lepas tu Matt Holland juga mengatakan dalam bidang kerjaya juga terbahagi kepada ke-6 kelompok ni, di mana kalau ada 60 juta kerja dekat dunia ni, 10 juta adalah kerja dalam bidang realistik, 10 juta dalam investigatif dan seterusnya, artistik, social, enterprising dan conventional. Alright, so berbalik kepada package SPM SMK Chemistry Rendah tadi, kamu tengok kelas alpha, beta, delta, gamma, omega, sigma tu tadi. Contoh alpha, kelas sains tulen, dia ambil fizik, kimia, biologi, matematik tambahan. Kalau dalam konseptual riaset tu, kelas alpha dia dalam kelompok I. Maksudnya pelajar yang nak masuk dalam kelas alpha mestilah dia punya bidang dia adalah, dia punya kekuatan dia adalah dalam I, investigatif. A, artistik adalah pelajar-pelajar untuk pendidikan seni visual. S, social, MPV. E, enterprising, perdagangan. K, conventional, perakaunan. Dan R, realistik untuk sains komputer. Ringkas dia, orang realistik ni dia suka membaiki sesuatu. Daripada kecil kamu suka nak baraikan sesuatu. Kipas rumah kamu pergi buka nak tengok dalam dia. TV rosak, kamu nak buka, konon-konon kamu nak betulkan. Peti ais dekat belakang rumah yang dah rosak, kamu pergi tengok motor dia, kamu buka. Itu adalah ciri-ciri orang realistik. Macam mana pula dengan pekerjaan dalam bidang realistik ni? Pekerjaan dalam bidang realistik ni, dia bekerja tangan. Dia bekerja dengan alatan, dia banyak menggunakan alatan, kemahiran. Jadi di mana tempat kerja dia? Selalunya untuk orang realistik, dia bersesuaian bekerja dekat bengkel, makmal alatan, mesin dalam bidang kesihatan tapi bahagian mesin-mesin, komputer khusus kepada perkakasan. Itu semua orang realistik. Dia akan bekerja dengan alatan. Dia mesti kena faham apa fungsi alat tu. Dia susun alat-alatan dia. Kalau dekat rumah dia ada toolbox dia tu, dia susun cantik-cantik dia punya alatan dia. Alright. Untuk investigatif tu apa jenis orang dia? Kita tengok pada orang dulu. Investigatif, orang dia jenis yang suka menakul, orang yang suka berfikir secara kritikal, orang yang suka memerhati. Dia tengok hari ni kawan dia pakai baju apa, besok dia tengok pakai baju apa balik. Dia suka memerhati dan dia akan buat sendiri kesimpulan dia apa jenis kawan dia macam ni. Alright? Dia lebih kepada dalaman, intrapersonal. Itu adalah orang investigatif. Macam mana dia punya minat dia. Kalau orang investigatif ni, dia suka permainan board game, permainan catur, sahiba. Itu semua adalah ciri-ciri orang investigatif. Apa dia punya bidang kerjaya dia? Dia banyak kerja dalam bidang pemerhatian, makmal sains, makmal kimia, geografi tentang bumi, batu-batuan, virologi, akan cek pasal kuman-kuman, anatomi haiwan, anatomi badan. Itu semua adalah orang investigatif. Bidang artistik, bidang seni, orang yang berseni. Apa sifat dia? Orang yang seni ni selalunya dia bersifat bebas. Dia tak terikat dengan norma-norma kehidupan, ataupun dia tak terikat dengan undang-undang. Walaupun dia tak melangkaui undang-undang, ataupun dia tak melanggar undang-undang, tapi fahaman dia tentang undang-undang tu dia tak terikat. Maksudnya dia tahu dekat mana border-border untuk sesebuah undang-undang tu ataupun norma kehidupan tu. Itu orang seni. Dia berfikiran terbuka, amat terbuka.
dia mempunyai visi yang tinggi. Selalunya orang artistik ni, seni ni, dia punya vision dia tu jauh melangkaui kalau dia ni lah betul-betul memaksimumkan potensi diri dia. Apa bidang dia? Mencanting, mengukir, seni tarian, seni hiasan makanan, seni hiasan dalaman, lakonan, penulisan, fotografi. Itu semua adalah bidang seni. Jadi ciri-ciri orang seni ni, kalau sebagai contoh, dia kalau tengok drama, kita tengok drama, kita nak tengok cantik ke tidak pelakon tu. Tapi kalau orang seni, dia akan tengok bagus ke tidak plot cerita tu, ataupun tengok sinematografi cerita tu macam mana, dia punya latar belakang cerita, latar pandangan dia bersesuaian ke dengan konsep cerita itu. Orang-orang kalau bidang artistik seni. Alright, seterusnya sosial. Apa ciri-ciri orang yang sosial, yang sepatutnya sesuai bekerja dalam bidang sosial? Ciri dia orang yang suka bercakap dengan orang, suka berinteraksi dengan manusia, saat dia senang mesra dengan manusia lain. Permainan dia pula berunsur macam permainan yang berunsur debat, syarahan, memberikan buah fikiran. Itu adalah jenis orang yang bidang sosial. Pekerjaan dia macam mana? Pekerjaan dia adalah yang perlu bekerja dengan manusia. Bila orang yang ada dia punya kualiti interpersonal yang tinggi dan dia bekerja dalam bidang bekerja dengan manusia, dia punya perkhidmatan dia memerlukan dia berinteraksi dengan manusia, dia akan mencapai potensi apabila berinteraksi secara positif dan berhemah. Maksudnya dia akan jadi lebih sihat, lebih gembira bila bekerja dalam bidang tersebut. Right? Itu untuk sosial. Enterprising. Macam mana pula enterprising? Enterprising ni kita faham dia macam bidang perniagaan. Tapi ciri-ciri orang enterprising adalah seorang yang manipulatif. Manipulatif maksudnya dia pandai memanipulasi orang. Itulah enterprising kalau dalam kod mata Holland. Macam mana nak memanipulasikan orang? Sebagai contoh, dia dapat memanipulasi rakan sekelas dia supaya belajar setiap hari gunakan jadual belajar. Jadual belajar tu dia yang buat, dan dia memanipulasi satu kelas kawan-kawan dia supaya ikut jadual tu. Kau belajar sama aku dan semua ikut, semua buat jadual tu. So itulah orang yang ada kriteria ataupun dia punya kelebihan dalam manipulatif, dan dia sepatutnya adalah lebih bersesuaian dalam pekerjaan enterprising. Apa dia punya bidang-bidang untuk dia hebat? Sebagai contoh, bidang-bidang pemasaran, perniagaan. Sebagai contoh, saya kata, pada hari ini semua orang kenal Dato' Ali Syukri, semua orang kenal Dato' Vida. Kenapa kita kenal dia? Sebab dia pandai manipulasi fikiran orang Malaysia. Kita ingat dia dengan dia punya tingkah laku, kita ingat dengan apa yang dia cakap, cara percakapan. Itu adalah manipulasi untuk kita mengingat kepada orang tersebut dan seterusnya kepada produknya. Alright? Dan untuk kod mata Holland yang ketiga dan keenam dan yang terakhir adalah conventional. Apa tu conventional? Conventional tu ciri-ciri orang dia adalah orang yang kemas, sistematik, orang yang teratur, orang yang tidak mudah bosan, sentiasa tenang. Itu adalah conventional. Dia self-actualize, senang mencapai self-actualization, bermaksud senang mencapai kepuasan diri dia. Macam mana bidang kerja yang untuk konvensional? Pegawai data, pegawai perisian, setiausaha. Kenapa konvensional? Sebab dia bermain dengan perkara yang sama setiap hari. Bermain dengan data, bermain dengan file, susun file. Itu adalah bidang-bidang konvensional. Jadi orang yang sistematik adalah bersesuaian dalam bidang kerjaya tersebut untuk konvensional. Alright? So, bila kamu dah tahu pasal enam kelompok manusia, 6 kelompok kerjaya, adakah kita termasuk salah satu? Sebenarnya manusia dia ada kombinasi-kombinasi pada kod-kod tersebut. Begitu juga dengan kerjaya. Sebagai contoh, kerjaya polis, dia ada kombinasi dia. Untuk kita, pertama R, realistik. Kenapa realistik? Sebab polis banyak bermain dengan alatan. Pistol, macam mana cara nak buka siren kereta polis tu, macam mana nak menggunakan radio polis tu, macam mana nak gunakan alatan-alatan dia. So polis banyak bermain dengan alatan, realistik.
Seterusnya, sosial. Dia perlu berinteraksi atau berkhidmat dengan manusia. Jadi macam mana cara polis untuk bercakap, untuk menahan orang yang bersalah secara berhemah ke ataupun secara tidak beradab. So itu yang memainkan peranan dalam perkhidmatan kepolisian. Dan kombinasi kod mata Holland guru, apa yang sesuai? Kalau kamu dapat S, sosial yang huruf pertama, kamu dah selangkah untuk menjadi seorang guru. K, konvensional, guru-guru perlu bekerja dengan file-file, kertas kerja. Jadi guru-guru perlukan ada kualiti konvensional dekat situ. Dan huruf yang ketiga, mungkin ada guru ada R dekat situ, realistik. Guru yang bermain dengan alatan-alatan kemahiran hidup. Ataupun seorang guru tu dia ada SKA, guru pendidikan seni. Dia perlu bermain dengan seni. Ataupun guru pendidikan seni dia mungkin SAK mungkin, ataupun ASK. Jadi kombinasi-kombinasi tu dia bukanlah secara mutlak bahawa bila kamu dapat kombinasi tu, itu kerja kamu. Tak, maksudnya kombinasi tu hanyalah sebagai panduan kepada kamu ke mana arah tuju, hala tuju kamu selepas SPM, dan sebelum nak SPM, kursus apa yang kamu nak ambil. Dan yang ketiga, cikgu nak bagi soalan sikit. Sebagai contoh, pembantu juruwang kedai. Agak-agak kamu, apa kombinasi dia kod mata Holland tu? Jadi selepas habis video ni akan ada soal sedidik sikit, akan ada soalan.